Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan Yang berhormat Datuk Pertua sebagai Speaker Dewan Negara baru-baru ini. Tahniah kita ucapkan. Ya. Kami merasa bangga dan di atas pengalaman yang luas Datuk Yang di-Pertua sememangnya akan menjadi sebagai panduan kepada Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang Pertua berkenaan dengan jawapan ataupun soalan yang pada ditanya soalan nombor 7 berkenaan dengan Human Rights Council UPR kita oleh Senator Tan Sri Datuk Lau Kin Chuan. Ya. Datuk Yang Pertua, Human Rights Council ini ditubuhkan pada tahun 2006, ya, di mana ia merupakan satu majlis hak asasi manusia yang ditubuhkan atas cabang bangsa-bangsa bersatu untuk menilai dan juga melihat tahap negara-negara yang berada di bawah sebagai state party kepada United Nations terhadap hak asasi manusia di negara masing-masing. Dia bermula di mana resolusi ini, sesi penilaian sejagat UPR ini bermula merupakan pada 18 Jun 2007, ya, di mana satu resolusi yang diterima pakai oleh Majlis Hak Asasi Manusia. Sesi UPR pertama diadakan pada tahun 2008. Dah 2008, kali ini yang keempat sesi penilaian sejagat hak asasi manusia. Yang pertama 2008, kemudiannya dibuat pada tahun seterusnya pada tahun 2009, 2013, 2018. Dan yang keempat, sekarang kita dalam sesi keempat, 2024. Negara kita, Datuk Pertua telah pun membentangkan kita punya penilaian sesi penilaian sejagat UPR, Universal Periodic Review ini pada awal tahun ini, iaitu pada Januari 2024. Dan kita telah pun menerima maklum balas selepas penilaian tersebut sebanyak 348 penilaian daripada 130 buah negara. Ya, Datuk Pertua. Dan kita sekarang ni dalam waktu di mana kita sedang mengadakan sesi libat urus. Wisma Putra ataupun Kementerian Luar Negara menjadi sebagai facilitator kepada Kerajaan Malaysia untuk kita berunding, untuk kita buat sesi libat urus dengan kementerian-kementerian dan juga dengan agensi-agensi, dan tidak juga kita tinggalkan pihak STAR. Kerana di dalam penilaian tersebut yang kita terima, Datuk Yang Pertua, 348 penilaian daripada 130 buah negara itu banyak juga berkenaan yang melibatkan, yang ada kaitan dengan pihak swasta. Jadi kami sedang dalam usaha untuk bertemu, membuat libat urus dengan pihak swasta juga, bukan dengan kementerian dan juga bukan juga dengan sahaja dengan agensi. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, Datuk Pertua, UPR ini ataupun Universal Periodic Review ini ataupun penilaian sejagat ini, pada tahun 2009, Datuk Yang Pertua, kita mendapat indeks sebanyak 60.2%. Kira baguslah lepas daripada 50%. Second UPR ataupun UPR kedua, Malaysia mencapai indeks markah 64.7%. Dan yang ketiga, Datuk Pertua, pada 2018, nampaknya penilaian tahap kita punya penilaian yang dinilai oleh Human Rights Council meningkat lagi menjadi 69%, Datuk Pertua. Jadi kita sekarang ini pada bulan 6 nanti
kita akan membawa penilaian kita, apa yang telah pun disebut, apa yang telah pun dibuat oleh 130 buah negara ini. Bulan 6 nanti kita kena submit ataupun kita kena hantar maklum balas kita kepada HDC Human Rights Council Ketuk Pertua di Geneva. Jadi kita sedang berada dalam sesi libat urus untuk kita berunding, untuk kita melihat setakat mana apa yang telah pun komen-komen, apa yang telah pun disebut oleh negara-negara dalam 348 perkara tersebut. Daripada 130 buah negara ini, sama ada dia 3 perkara kita terima sepenuhnya, nombor 1. Nombor 2, kita terima separa ataupun partial acceptance. Nombor 3 ialah kita noted, kita ambil maklum saja. Jadi kita kalau punya indeks ni, kita dikira 2 perkara saja. Kita menerima sepenuhnya ataupun kita terima separa ataupun partial acceptance. Kalau tak noted itu tidak dikira markah oleh pihak Human Rights Council di Geneva, Datuk Yang Pertua. Jadi insya-Allah kita akan berunding, Tan Sri, ya. Kita berunding dan kita akan buat libat urus dengan semua pihak yang berkenaan, dan kali ini kita tidak akan tinggalkan pula pihak swasta kerana ada beberapa perkara yang melibatkan banyak, terutamanya berkenaan dengan child labour, berkenaan dengan buruh paksa, berkenaan dengan berbagai-bagai lagi lah, terutamanya juga dengan perkara-perkara orang-orang pekerja-pekerja asing, treatment of our foreign labour ke atas mereka di negara ini. Terima kasih, Datuk Pertua. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya telah dijawab. Terima kasih. Soalan tambahan. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Yang Berhormat Menteri, tadi ada disebut apakah perkara-perkara utama yang telah di antara perkara-perkara yang dikemukakan oleh negara-negara yang menilai prestasi hak asasi manusia di Malaysia. Saya nak tahu Yang Berhormat Menteri, apakah perkara-perkara utama yang kerap diutarakan oleh negara-negara tersebut ke atas Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dia banyak perkara, tetapi perkara yang banyak disebut oleh negara tersebut ialah berkenaan dengan buruh paksa, berkenaan dengan buruh kanak-kanak, berkenaan dengan buruh asing dan berbagai-bagai lagi lah, ya, Datuk Pertua, ya. Dia sebagai hak asasi berkaitan kanak-kanak, wanita, orang kurang upaya, orang asli dan juga orang asal, hak berkaitan keluarga dan perkahwinan. Ini untuk orang yang dah belum kahwin lah, ya. Yang dah kahwin, Datuk Seri tak perlulah berisau pasal ni. Peningkatan taraf hidup dan sosioekonomi, termasuk akses kepada perkhidmatan kesihatan dan pelajaran, penghapusan hukuman mati. Ini untuk pengetahuan Datuk Yang Pertua, kita telah pun banyak buat perkara-perkara untuk kita merektifikasi perkara-perkara yang disebut semasa UPR kali ketiga dulu pada 2018, termasuk pemansuhan hukuman mati mandatory. Ini telah pun kita lakukan. Ini sebagai kita mengambil maklum dan kita merektifikasi apa yang telah disebut dalam UPR 2018. Malaysia telah merektifikasi International Labour Protocol, Organisation Protocol 2014 to the Forced Labour Convention pada tahun 2022. Malaysia telah meminda Anti-Trafficking and Anti-Smuggling Act 2007, Discriminalization Suicide Attempt in Mei 2023, pelantikan Pesuruhanjaya Kanak-Kanak di bawah Sohakam kita buat pada bulan Mac 2023, peningkatan kedudukan Malaysia indeks kebangsaan media kita banyak, Datuk Seri. Dan penubuhan yang paling penting sekali adalah penubuhan jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Kita dah ada. Yang lainnya, penterjemahan instrumen hak asasi manusia, kita telah buat juga daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia, yang mana ini memudahkan lagi pihak-pihak untuk memahami
apa yang terkandung di dalam UPR ataupun daripada hasil daripada Convention Hak Asasi di Geneva itu betul. Jadi banyak telah pun kita buat dan kebanyakannya pada yang 343 ni tu betul masih lagi berkisar kepada buruh paksa, human trafficking dan macam-macam lagi lah, itu betul ya. Tapi ini kita sedang buat libat urus dengan agensi, banyaknya dengan KDN, Kementerian Dalam Negeri, tetapi kita juga nak buat sesi libat urus dengan pihak swasta, Tan Sri ya, kerana kebanyakannya ini melibatkan pihak swasta. Kita mesti melibat urus pihak swasta. Kita nak tahu apa tindakan mereka, ya. Apakah mereka masih lagi mengamalkan perkara-perkara yang telah disebut. Dan kita dulu telah katakan kita telah pun meretifikasi benda ni. Kita tak mau nanti bila ada pasukan daripada pasukan bebas ataupun NGO yang datang ataupun yang daripada dalam negara ini yang datang membuat aduan kepada Human Rights Council di Geneva. InsyaAllah. Terima kasih. Soalan tambahan? Boleh? Satu. Sila. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri jawapan yang telah diberikan. Tadi Menteri mengatakan perkara-perkara ialah seperti kita katakan buruh paksa, buruh kanak-kanak, hukuman mati. Yang ini semua boleh dilaksanakan di Malaysia. Apa pula kepada perkara-perkara yang kita katakan cadangan mereka tetapi tidak dapat dimajukan di sini kerana kurang selaras dengan kepentingan negara, national interest kita, seperti hak LGBT. Bagaimanakah Wisma Putra memberi penerangan yang diplomatik dan convincing kepada masyarakat sivil antarabangsa itu? Terima kasih. Datuk Di-Pertua, kita ini yang kita buat libat urus. Kita tak boleh, bila kita mengambil pendirian negara, kita tak boleh memandang pada satu pihak. Negara kita ini negara yang berbilang kaum, berbilang bahasa, budaya dan agama. Kita tak boleh pandang satu pihak saja. Kalau itu kita lakukan, negara nanti jadi kapal yang sengit. Kita tak boleh. Kapal kita mesti 90 darjah, mesti level punya. Ya? Kalau kita memihak kepada satu pihak, tidak mengambil kira kepada satu pihak yang lain, dia akan membuatkan suatu situasi di mana ada perasaan tidak puas hati. Jadi untuk itu kita perlu berhati-hati untuk kita merektifikasi apa jua isu-isu perkara-perkara yang dibawa, bukannya berasaskan kepada permohonan kepada satu-satu pihak, tetapi apabila negara buat satu dasar, kita melihatnya sebagai dasar yang melibatkan semua, bukannya dasar untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Terima kasih.